benda-benda yang menyesal boleh berubah. Tapi ada saat-saat ini menyesal yang tidak ada erti dan tidak ada gunanya perubahan yang berlaku pada diri manusia. Iaitu ayat yang ke-158, hal yang burun illa an ta'tiyahumul malaikatu, hal dengan mana tidak, hal dengan mana la, tidaklah mereka ataupun orang-orang kafir itu menanti. Ini ayat berkaitan dengan orang yang ingkar lah. Tidaklah mereka itu menanti. Mereka itu rujuk kepada ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu ialah orang-orang yang faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayat sebelum tu, faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Ini orang ini dia akan rugi. Dia tidak menunggu, tidak menanti-nantikan illa an ta'tiyahumu al-malaikah, melainkan hanya tunggu masa an ta'tiyahumul malaikah, akan datang kepada mereka oleh malaikat. Malaikat ni malaikatul maut. Malaikat ini malaikatul maut. Malaikat maut ambil orang kafir, dia panggil dalam surah surah yang kedua daripada juzuk Ammar. Surah apa dia panggil? Surah Nazi'at. Nazi'at. Nazi'at ialah nazak. Nazi'at ialah malaikat-malaikat yang ambil nyawa kafir. Dia panggil an-nazi'at. Maknanya di sini hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatun nazi'at. Kalau kita kata nak takdir lah. Sebab mereka ambil nyawa orang Islam, nama dia an-nashitat. An-nashitat wan nashitati nashta. Dia ambil nyawa tak sakit berbanding dengan orang kafir. Nazi'at. Maknanya sombong, jahat. Macam mana pun orang kafir ni, dia tidak menyesal kecuali saat datangnya kematian, baru dia menyesal. Tapi masa tu tak guna dah. Ini saat kerugian manusia. Dia menyesal terhadap perbuatan. Tetapi bila malaikat an-nazi'at datang ambil nyawa, tak guna dah dia. Ataupun keadaan kedua, iaitu au ya'tiya rabbuk, au ya'tiya rabbuka, atau Tuhan engkau datang. Ya'tiya rabbuka dengan ya'tiya azabu rabbika. Kita takdir tu. Au ya'tiya rabbuka dengan makna ya'tiya azabu rabbik. Dia buang perkataan azab di situ. Ni pertama datang mati, tak guna. Kalau yang kedua, Allah tak mati tapi Allah seksa dia. Seksa dia di dunia. Ya, azab dengan azab dunia. Hidup dalam keadaan derita sentiasa. Biasanya orang kafir ni, dia hati dia menderita. Hati dia menderita. Kalau dia tak tubuh derita, hati dia menderita. Keadaan ketiga, au ya'tiya ba'du ayati rabbik.
ba'du ayati rabbik, ataupun datang bukan kematian, bukan azab, tetapi datang ba'du ayati rabbik. Ba'du ayat, tanda-tanda hari kiamat. Maknanya datang kepada mereka bukti daripada Tuhan mereka. Ba'du ayat, kata ulama, ba'du ayat ni ialah datangnya saat matahari naik di sebelah barat. Maka ketika itu tak ada guna lagi orang nak berubah. Ataupun di sini ba'du ayat maknanya kematian macam Firaun tu, nyawa duk halkun dah, belum sampai lagi. Pada waktu itu tidak ada guna lagi. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan yauma ya'ti, ba'du ayat ni saat tanda kiamat hak dekat. Saat tanda kiamat hak dekat, seperti datangnya Ya'juj Ma'juj. Ada 3 hak besar, keluarnya binatang besar, dabah fil ardi, dan ada yang disebut datangnya Ya'juj, orang kata tadi, matahari naik sebelah barat. Ni waktu-waktu ya'ti ba'du ayati rabbika ni, waktu-waktu yang tak ada nilai dah kepada manusia walaupun nak berubah. 3 keadaan disebut di sini: datang kematian, mereka ambil nyawa, ataupun datang azab Allah, au ya'ti rabbuka ay azabu rabbika, ataupun datang waktu yang tidak ada taubat lagi, iaitu bila keluarnya matahari di sebelah barat, ataupun datangnya dia sebelum datang benda lain, dia matahari dulu. Matahari keluar di sebelah barat, barulah tanda-tanda lain, ayat di rabbika yang lain, seperti keluarnya asap, keluarnya binatang besar, dabah al-ardi, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu waktu-waktu yang manusia akan kembali kepada agama, tetapi mereka tidak ada, tidak dilihat oleh Allah SWT. Buktinya apa? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari yauma ya'ti, itu idhafah tu, tapi fi'il. Yauma ya'ti, hari datang, ba'du, hari datang sebahagian tanda-tanda kiamat yang datang daripada Tuhan engkau. Pada waktu itu la yanfa'u, tidak berguna lagi, nafsan, bagi seseorang itu, imanuha, tak berguna apa? La yanfa'u imanuha nafsan. Imanuha tu baris depan, imanu, nu tu baris depan sebab dia fa'il kepada la yanfa'. Yang tidak berguna apa dia? Iman. Imanuha, siapa yang tidak berguna iman dia tu? Nafsan, siapa-siapa pun. Nafsan maknanya ayya nafsi, mana-mana orang tak guna lagi iman. Bila iman tak guna? Bila datang ba'du ayati rabbika. Tak semua pun, datang satu pun tak guna dah iman. Kata ulama, paling-paling tidak 3. Pertama, matahari naik sebelah barat. Yang kedua, keluarnya binatang, dabbah al-ardi. Yang ketiga, dia panggil apa yang 3 tu, keluar asap ke apa, ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Nanti saya tengok nanti.
Ni kalau ba'du satu saja keluar, tak guna dah. Satu saja daripada tanda-tanda kiamat hak besar tu, tak guna dah iman mereka. Gitu. Lam takun, ada dua sebab dia keadaan iman. Lam takun amanat min qablu, sekiranya sebelum datangnya tanda-tanda besar itu dia tak beriman lagi. Lam takun maknanya yang mana orang itu lam takun amanah, tidak berlaku iman sebelum datangnya tanda besar itu. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun kasabat tu rujuk pada nafsan tu, diri tu, seseorang itu dia tidak usaha dengan sebab iman dia dengan buat amal salat. Au kasabat nafsun fi imaniha khaira, khaira tu kebaikan, amal soleh. Orang dua keadaan. Pertama, tidak berguna kalau dia beriman saat datangnya tanda-tanda besar kiamat. Kalau dia beriman sebelum datang tanda tu seminggu, kita kata dah okey dah, okey dah, maknanya selamat dia tu. Tapi kalau hari ni datang, tiba-tiba kita tengok dikatakan dunia ini sebelum keluarnya matahari daripada barat, dunia ini akan gelap antara 2 malam hingga 3 malam. Gelap, dia gelap malam 3 malam, kita tak jumpa siap. Rupanya matahari dalam proses nak keluar dari sebelah barat. Malam tiba-tiba tunggu, ni dah pagi tapi malam lagi, tunggu lagi, malam lagi. Jadi rupa-rupanya matahari diminta untuk tidak keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditahan. Lah matahari minta juga nak keluar, akhirnya diberi keluar, tapi secepat mungkin. Dia pun nak keluar kut timur, jauh, dia duduk dekat ke barat, dia keluar ke barat. Tiba-tiba manusia dalam keadaan menunggu siang itu, tiba-tiba datang matahari sebelah dia. Datang matahari sebelah sana, dia naik sampai ke Zuhur. Sampai Zuhur tu dia pusing balik, pusing macam biasa balik. Masa tu tak guna dah taubat, tak guna dah kita nak buat amal, semua tidak dikira apa-apa amal yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya disebut dalam hadis-hadis Nabi, dalam kalau tuan-tuan nak tengok cerita-cerita ni dalam Ibn Katsir. Ibn Katsir yang ada terjemah tu boleh bacalah. Baik, ini tidak berguna kalau dia tidak beriman sebelum datangnya tanda besar kiamat ini. Au kasabat imanuha khaira, ataupun seseorang itu dia tidak kasabat fi imaniha khaira, dia tak buat baik, maka dia baru nak buat baik, lepas dah tu tak jadi. Habis tu cerita setakat tu. Boleh maknanya manusia ni ramai yang tidak menyesal kecuali datangnya suasana-suasana yang kita sebut tadi. Baru masa tu dia menyesal. Tetapi penyesalan pada waktu itu tidak ada guna lagi. Kalau tak berlaku kiamat pun, berlaku mati, nyawa dia halkun, tak guna juga. Ataupun ayatiya rabbuk, Allah datangkan dengan azab sehingga tiada peluang lagi dia nak bertaubat. Au yatiya ba'du ayati rabb, 3 keadaan tu. Cuma yauma yati ba'du ayat tu syarah kepada au yatiya ba'du ayati rabb, itu syarah. Ayat selepas tu syarah sampai kepada au kasabat imanuha khairan. Jadi orang kafir ni dia tak nak berubah. Allah suruh Nabi SAW maklum, patah je kepada dia, pada mereka itu, pada orang kafir ni. Apa dia? Intazirun, qul
intaziru. Kita baca kuli kan, qul intazirun. Kalau kita nak wakaf, kalau nak sambung, qul intazirun. Qul intazirun. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada orang kafir tu, hak tak nak berubah tu, nak tunggu hari yang disebut ni, tunggulah. Inna muntazirun. Kami juga nak tunggu kamu nak azab, kata Allah. Inna muntazirun. Inna tu Allah. Sungguh-sungguh kami, yakni Allah, serta malaikat-malaikat bertugasnya, muntazirun, orang-orang yang sedang menunggu kamu. Habis tu. Jadi mungkin kita nampak orang yang tidak beriman ni dia rasa bahagia lah. Rasa bahagia. Tak apa, kata Allah, beritahu mereka intazirun, inna muntazirun. Jadi tak ada isu lah, tak ada isu. Sebenarnya cuma isu yang besar ialah sombong, sikap tidak nak berubah, sikap tunggu masa yang sesuai, belum sampai masa lagi, belum sampai seru, macam-macam bahasa yang kita guna untuk tidak berubah lagi. Ingat benda-benda yang disebut tadi itu akan datang, dan masa datangnya perkara-perkara tersebut itu, tiga perkara itu, kita tidak boleh lagi berubah. Jadi marilah sama-sama kita berubah saat belum ada tanda-tanda yang menghalang untuk kita berubah, iaitu saat kematian, saat datangnya halangan-halangan. Contoh kita kata kita nak buat Islam, tak nak buat Islam sekarang. Orang Islam berkuasa, tak nak buat Islam. Bila Islam tak ada kuasa, baru nak buat Islam, tak guna dah. Itu azab Allah. Atau datangnya hari kiamat. Itu untuk kerajaan lah, untuk sebuah negara. Hari ni kita boleh buat laksana Islam sebab orang Islam berkuasa. Besok bila orang Islam tak berkuasa, baru nak fikir Islam, tak guna dah. Au ya'tiya rabbuka, Allah datang dengan kehinaan, tak guna dah. Itu pun kita kena ambil kira juga. Habis itu ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu farraqu, membeza, farraqu dinahum, agama mereka, memecah-mecah. Farraq, firqah, menjadikan agama mereka, hukum-hukum itu berbeza-beza. Maknanya farraqu dinahum ni maknanya dia tidak melaksanakan hukum-hukum lah. Wa kanu syi'an, dan mereka itu jadi kelompok-kelompok. Ada yang nak buat tapi tak boleh buat sebab terikat. Ada yang tak nak buat. Farraqu dinahum wa kanu syi'an. Syiah, syiatun makna bukan makna syiah apa ni tapi syiah ni makna syiah ni kelompok dia panggil. Syiah jamak daripada syiah. Syiatun syian. Syiah ni kelompok-kelompok kecil. Lasta minhum fi syai'. Lasta, kamu tidak ada dalam kumpulan tersebut, tidak bertanggungjawab. Lasta minhum fi syai'. Orang yang memecah-mecahkan, membuat agama ini tidak dilaksanakan syariat, kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak bertanggungjawab terhadap mereka sedikit pun. Maknanya bila Nabi dakwah, orang ini mereka tak nak terima. Farraqu ni termasuklah kita ambil hukum sebahagian, tolak sebahagian. Ni farraqu dinahum. Dinahum dengan makna hayatahum ad-diniyah, kehidupan beragama.
maka mereka jadi kumpulan-kumpulan. Wa kanu syi'a, maknanya ada yang mereka laku, ada mereka tak laku. Pilih-pilihlah hukum-hukum Allah. Kata Allah, lasta minhum, engkau tidak bertanggungjawab terhadap mereka, engkau tidak bersama mereka. Innama amruhum ilallah, sebenar-benarnya urusan mereka itu serah pada Allah. Innama, hanya sahaja, sungguh-sungguh, amruhum, urusan mereka diserahkan kepada Allah semata-mata. Summa yunabbi'uhum, kemudian di akhirat nanti Allah akan memberitahu kepada mereka bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi tanggungjawab kita, usaha kita wajib, muslimin-muslimat. Usaha untuk nak menegakkan agama dan syariat Allah ni wajib ada. Tetapi kalau mereka tak nak buat, contohnya hari ini kita sebagai rakyat, kita nak kepada agama dan hukum-hukum Allah, tiba-tiba tidak dilaksanakan hukum itu, maka kita tidak boleh buat apa, sebab yang memerintah itu bukan kita. Tetapi kita yang akan, kalau kita sebagai pemerintah, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kita juga yang menjadi rakyat, orang yang biasa ni pun tengok pada, kalau kita bersama mereka, kita akan dipersoalkan seperti mana mereka dipersoalkan di hari akhirat nanti. Innama amruhum ilallah, serah pada Allah. Allah akan ceritakan terhadap apa yang mereka lakukan di akhirat nanti. Ini cerita pasal firqah. Habis itu ayat yang ke-160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih, bidalil satu kebaikan yang kita lakukan dengan niat semata-mata mencari keredaan Allah. Kebaikan yang kita buat ni dengan syarat niat, disebut dalam tafsir Ibn Katsir begitu. Man jaa, sesiapa yang jaa, dia datang, yakni beramal. Jaa ni dia datang, yakni beramal dengan mana-mana kebaikan, dia datang pada hari kiamat akan dibalas kepada dia asyru amsalihah, 10 seumpama kebaikan. Contohnya kebaikan semayang, dia bersemayang, mana dia dapat satu kebaikan, maka diganda sampai 10, dan disebut juga sampai 700. Bukan sekadar 10 saja, atas kesungguhan dan niat kita, keikhlasan kita, sampai 700. Disebutlah hadis dalam tafsir, falahu asyru amsalihah ila 700 amsalihah, sehingga 700. Wa man jaa bis sayyiati, sesiapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejahatan, fala yujza illa mislaha, maka tidak dibalas kecuali satu kejahatan sepertinya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Itu dari sudut kejahatan dan kebaikan. Makna ada orang buat jahat dibalas baik. Dia nak buat jahat, tiba-tiba dia takut, dia berhenti buat jahat, dia tak buat jahat, dia diberi kebaikan dengan sebab dia berhenti buat jahat kerana takut pada Allah. Ada yang dia nak buat jahat tapi dia tidak terbuat jahat, dia tidak buat jahat kerana lupa, kerana apa, maka dia tidak diberi balasan apa-apa, kosong. Maknanya kalau nak berhenti ni kita kena, kalau orang nak buat jahat, tiba-tiba dia teringat pada Allah, dia berhenti, dia dapat hasanah, satu kebaikan. Tapi kalau dia buat jahat, dia tak buat kerana lupa atau kerana sebab-sebab lain, dia tidak boleh apa-apa pahala lah. Tapi yang ketiga, orang nak buat jahat, dia buat dah,
usaha-usaha buat jahat tapi tidak berjaya nak buat jahat. Macam mana? Dia nak buat jahat tapi jahat tu kena curi. Contohnya, dia usaha pusing-pusing tak boleh nak curi. Adakah dia dapat pahala ataupun dia tak dapat apa-apa ataupun dia dapat dosa? Kata ulama, dia dapat dosa. Cuma sebab apa? Sebab dia ada usaha nak buat. Ada 3 keadaan orang buat jahat ni disebut dalam tafsir. Yang pertama sekali, dia buat jahat, dia nak buat jahat tapi dia berhenti kerana takut pada Allah, dia diberi satu kebaikan. Yang kedua, dia nak buat jahat, dia tidak buat kerana sebab-sebab biasa, dia tidak dapat apa-apa kebaikan, tidak dapat apa-apa keburukan. Yang ketiga, dia nak buat jahat dan dia usaha untuk buat jahat tapi tidak berjaya untuk melakukan kejahatan itu dengan halangan-halangan, maka dia akan diberi kejahatan, dia akan diberi dosa, satu kejahatan. Itu. Adapun kebaikan, dia buat baik, dia akan diberi satu kebaikan dan diganda 10, dan gandaan ini boleh sampai kepada 700 kali ganda, bahkan ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok atas sejauh mana nilai seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau beramal secara sungguh-sungguh ataupun sekadar. Tengok keadaan lah. Habis itu, Qul innani hadani rabbi. Itu qul yang keberapa? Qul yang kedua. Tadi qul intaziru inna muntazirun. Satu. Qul yang kedua, innani hadani rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, innani, sesungguhnya aku, hadani rabbi, telah memberi hidayah, petunjuk kepadaku oleh Tuhanku, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, Islam lah, ila siratim mustaqim, jalan Islam yang sebenar, dinan, sebagai cara hidup. Dinan tu sebagai cara hidup, qiyamah, yang benar dan lurus, yang bernilai, qiyamah, cara hidup Islam ini ialah dinan qiyamah, dia panggil. Dinan sebagai cara hidup, qiyaman, qimah, qiyam. Qama, qiyam, yang penuh dengan nilai-nilai murni. Dan dia adalah millata Ibrahim Hanifah. Dia berakar ummikan kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Di sini ada 2 perkataan yang kita nampak. Yang pertama, dinan qiyamah, dan dibayangkan dengan millata Ibrahim Hanifah. Apa beza antara dinan qiyamah dengan millata Ibrahim? Kita kena ingat, dan kita pernah sebut dulu, millah ialah kerangka syariat. Millah ialah kerangka syariat, undang-undang. Dinan qiyaman ialah pengisian kehidupan kepada millah itu. Macam kita kata, kita nak buat kuih, apa dia punya, dia panggil apa? Acuan tu dia panggil millah. Pengisian itu dia panggil dinan qiyamah. Maknanya din ini ialah cara hidup harian. Dan cara hidup harian ini kena berdasarkan kepada acuan. Acuan itu dipanggil millah Ibrahim. Gitu. Itu perbezaan antara dinan qiyamah dengan millata Ibrahim Hanifah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah terlibat dengan syirik, walaupun ayah dia, masyarakat dia
pada waktu itu dengan hidup dengan sembah berhala dan syirik pada Allah. Qul inna salati wa nusuki. Qul yang ketiga, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semayangku, ibadatku yang lain, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Ini bacaan kita dalam doa iftitah. La syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah selama-lamanya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama yang memeluk Islam. Mana ini pada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni orang yang keberapa tak tahulah. Sebab tu kita tak baca dalam doa iftitah wa ana awwalul muslimin. Kita baca wa ana minal muslimin. Kita tukar kan dalam doa iftitah, kerana kita termasuk orang Islam, bukan awal, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu biasa. Qul yang kelima, kedua, ketiga, yang keempat, aghairallahi abghi rabba. Ini cabaran. Apakah selain Allah aku mencari sebagai Tuhan? Rabbani ialah Tuhan yang menghidup, memati, memberi rezeki, menghalang, dan seumpamanya lah. Adakah selain daripada Allah aku mencari dia sebagai Tuhan? Wa huwa rabbu kulli syai', sedangkan wa huwa Allah, Rabbu, Tuhan, pencipta, pengurus, penjaga, penghidup, pemati, kulli syai'in, semua benda. Patutkah aku cari selain pada Allah? Itu cabaran. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidak melakukan tiap-tiap jiwa dosa itu. Wala taksibu kullu nafsin, dan tidak berbuat dosa. Taksibu ni makna taksibu zambun, taksibu zamban, tidak buat dosa. Kullu nafsin, setiap orang, illa 'alaiha, kecuali akan dibalas dengan balasan azab. Alaiha tu azab, alaiha al-azab, alaiha al-azab. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak memikul seseorang pendosa. Wazirah ni orang yang buat dosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Ini kaedah am Allah Taala. Summa ila rabbikum, kemudian hanya kepada Tuhan kamu, marji'ukum, tempat kamu kembali. Dan bila kamu kembali kepada Tuhan kamu, apa yang berlaku? Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka Allah akan menceritakan, memberitahu, bima kuntum, dengan apa yang kamu semasa di dunia, fihi, pada perkara tersebut, takhtalifum, berselisih faham. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi, dan dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah, penguasa-penguasa bumi. Wa rafa'a ba'dakum, dan dia jugalah yang mengangkat sebahagian kamu, fauqa ba'din, atas sebahagian yang lain, di sudut pahala lah ni, darajat, beberapa kedudukan, beberapa darjat. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk dia uji. Allah yang latih kita jadi tu jadi ni tu. Wa rafa'a ba'dakum, ada sebahagian jadi pemimpin, sebahagian tidak. Dan ada pemimpin yang nombor 1, nombor 2, sampai pemimpin bawahan. Itu dikira darajat. Kenapa Allah buat begitu? Dia beluakum, untuk dia uji kamu. Fima atakum, pada jawatan. Fima tu pada jawatan yang Allah punyakan kepada kamu. Inna rabbaka sari'ul iqab, ingat, sesungguhnya Tuhan engkau segera memberi balasan buruk bagi orang yang buat buruk. Wa innahu laghafurur rahim,
dan sesungguhnya Tuhan kamu dia amat-amat benar-benar maha pengampun bagi orang yang bertaubat, rahim dan merahmati bagi orang yang melakukan kebaikan selepas bertaubat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah secara ringkas apa yang kita dapat berkaitan dengan hari penyesalan dan keadaan-keadaan manusia di hari berlakunya penyesalan ini. Dari sudut pahalanya akan dibawa mengikut apa yang dia buat. Dalam ayat 160, orang buat baik, dia datang pada Allah dengan kebaikan-kebaikannya dan ganda-ganda kebaikannya. Orang yang buat jahat, dia datang pada Allah, dibalas mengikut kejahatan yang dilakukan dan tidak dizalimi. Dan berikutnya, yang memberi hidayah kepada Islam adalah Allah. Sebab itulah kita kena minta sentiasa, dan doa kunut kita adalah doa yang penting. Allahumma hdina fi man hadaitu. Penting sebab berkaitan dengan ayat 161 tu. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Maka kena minta pada Allah sebagai cara hidup di nang kiamat. Kita kena isi millata Ibrahim ni, agama kita ini, dengan kerangka syariat ini, dengan cara hidup yang diajar oleh agama Allah. Dan jangan sekali-kali melibatkan dengan syirik pada Allah. Kemudian Allah menceritakan sembahyang dan ibadat-ibadat lain serta hidup dan mati ini mesti lillahi rabbil alamin dan tidak sekali-kali menyekutukan Allah. Itulah yang diperintahkan Allah. Dan seterusnya Allah menyebut bahawa patutkah kita bersungguh-sungguh mencari selain daripada Allah sebagai Tuhan? Tak patut satu. Yang kedua, setiap yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Yang ketiga, dosa orang lain tidak akan ditanggung oleh orang lain. Yang keempat, tempat kita pulang hanya kepada Allah, dan di saat itu kita akan dibongkarkan setiap kesalahan dan khilaf-khilaf yang dilakukan oleh setiap kita. Mana ayat 164 tu ada 4 isu yang besar. Patutkah kita cari Allah sebagai Rabb? Satu, dosa yang dilakukan itu pasti akan dibalas. Dua, dan dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain. Tiga, dan tempat kembali kepada Allah, dan setiap yang dibuat akan dibongkarkan mengikut apa yang dibuat. Itu 4 perkara yang ada dalam ayat 164. Dan ayat 165 yang terakhir daripada surah Al-An'am berkaitan dengan ingat orang yang ada jawatan tu. Siapa-siapalah kita ke siapa, sebenarnya Allah lantik. Allah lantik, iaitu wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi. Allah lantik Perdana Menteri, Allah lantik raja, Allah lantik YB, Allah lantik Nazir, Allah lantik siapa-siapa, dan setiap mereka itu ada darajat. Untuk apa lantikan-lantikan itu? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu terhadap jawatan yang kamu diberikan. Dan ingat, kamu terbahagi kepada dua, kata Allah, inna rabbaka lasari'ul iqab. Allah akan segera memberi balasan bagi orang yang mendapat kedudukan itu tetapi tidak menggunakan dengan cara yang Allah redha. Dan orang yang berubah dan bertaubat, Allah ampun dan Allah meletakkan mereka berjaya dunia dan akhirat. Ini nasihat terakhir daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am yang banyak kita dapat ilmu. InsyaAllah hari Khamis ni, dengan izin Allah, kita cuba murajaah secara umum sebelum kita masuk kepada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah nombor 7 ini, insyaAllah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Baiklah, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salawatina waghfir khati'atina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. قبل الله منكم.